Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardiah binti Ahmad Kamiluddin, nombor matrik 074125. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai kaedah pengajaran PAK 21 iaitu Mix and Match. Okey, pertama sekali, apakah itu konsep Mix and Match? Menurut Miftahul Huda, ianya merupakan pembelajaran kooperatif yang mana diasaskan oleh Kagan. Apa itu pembelajaran kooperatif? Ianya adalah salah satu kaedah belajar saling bantu-membantu, mengambil bahagian dan saling bekerjasama. Okey, jadi kat sini kita boleh nampaklah pembelajaran secara berkumpulan. Okey, manakala teknik Mix and Match diperkenalkan oleh Lorna Karan pada tahun 1994. Okey, pembelajaran sebegini ni kita panggil pembelajaran yang melibatkan domain kognitif, afektif dan psikomotor pelajar. Okey, macam mana teknik pembelajarannya? Iaitu pelajar perlu bergerak dan bergaul untuk mencari bahan yang boleh dipadankan dengan kad mereka. Maksudnya kat sini pelajar perlu bertanya kepada setiap pelajar yang lain lah. Okey, apakah tujuan Mix and Match? Ianya untuk memperolehi maklum balas terhadap PDPC dan untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Okey, teknik Mix and Match ni kita panggil pembelajaran yang melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Namun, guru akan menilai pelajar berdasarkan individu, iaitu berdasarkan poin yang akan didapati pelajar semasa permainan itulah. Okey. Seterusnya, bagaimana cara melaksanakan Mix and Match ni? Pertama sekali, guru perlu menyiapkan kad yang berisi konsep ataupun topik yang dikehendaki, iaitu pembelajaran pada hari itulah. Okey, dalam kad tu tidak semestinya hanya mengandungi jawapan daripada pelajar, namun tidak mengandungi jawapan. Namun, guru boleh meletakkan persoalan kepada subtopik itu. Dan guru juga boleh meletakkan ayat-ayat ataupun gambar yang mana sesuatu yang berkaitan dengan jawapan dan persoalan. Okey, yang kedua, setiap pelajar akan menerima sekeping kad. Maksud kat sini hanya satu kad setiap individu. Okey, yang ketiga, pelajar perlu memikirkan jawapan ataupun soalan berdasarkan kad yang diberi. Yang keempat, setiap pelajar perlu mencari pasangan kad yang diperolehi dengan dirinya sama ada soalan ataupun jawapan. Okey, tadi pelajar akan fikir macam mana kaitan dengan kadnya. Dan yang keempat, setelah fikir, pelajar perlu mencari sendiri apakah jawapan dan apakah persoalan berkaitan dengan kadnya. Okey, yang kelima, pelajar yang berjaya melengkapkan kad akan mendapat poin. Inilah yang saya katakan tadi, penilaian secara individu. Nombor 6, setelah selesai satu subtopik, guru akan shutter kad supaya pelajar mendapat kad yang berbeza dengan kad sebelum ini. Begitulah seterusnya. Okey, dalam arti kata lain, jika mempunyai masa, guru boleh shutter kad tu untuk setiap pelajar tidak mendapat kad pada bahagian dia tadi. Okey, dan jika tidak mempunyai masa, guru hanya boleh menggunakan permainan ni hanya satu kali bermain sahaja. Okey, yang ketujuh, pelajar boleh bergabung bersama beberapa orang pelajar lain bagi melengkapkan kad yang sesuai. Yang ke-8, pelajar perlu membentangkan jawapan kumpulan dan membuat kesimpulan pembelajaran. Okey, jika tadi pelajar mencari sendiri jawapan ataupun persoalan mengenai kadnya. Jadi, jika setelah semuanya selesai dan akan membentuk satu kumpulan, okey, jadi dengan itulah pelajar akan bekerjasama untuk membentangkan kembali apakah jawapan dan persoalan subtopik kumpulan mereka. Nah, inilah kita katakan berlakunya semangat kerjasama dan kita panggil bantu-membantu antara satu individu yang lain. Okey, ini adalah contoh kad Mix and Match saya lah. Okey, yang ni saya sertakan untuk kita panggil subtopik untuk sekolah rendah lah. Tidak semestinya sekolah rendah saja, sekolah menengah pun sesuai. Namun untuk lebih mudah nampak, kita gunakan contoh sekolah rendah. Okey, jadi kat sini pembelajaran pada hari itu mengenai solat. Jadi dalam subtopik
ini ada subtopik yang bahagiannya bacaan dalam solat. Jadi seorang pelajar akan mendapat tajuk. Tajuknya iaitu bacaan dalam solat. Pelajar yang kedua akan mendapat gambar seseorang tu sedang rokok. Okey, pelajar yang ketiga mendapat kad mengandungi bacaan dalam solat tu. Okey, bacaan dalam rokok tu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey, ni adalah contoh lain daripada internet lah. Okey, guru boleh meletakkan permainan mix and match ni dalam kotak. Okey, ataupun di papan putih. Pelajar akan menampalnya di papan putih. Okey. Seterusnya, apakah kelebihan dan kekuatan pembelajaran mix and match? Pertama sekali, dapat meningkatkan fokus. Macam biasalah. Kita panggil lumrah hidup pelajar, sukakan ataupun gemarkan pembelajaran berasaskan permainan. Okey, yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran berfikir serta dapat menguatkan kefahaman dan ingatan pelajar mengenai topik. Okey, ada kemungkinan pelajar itu tidak memahami pembelajaran semasa guru memberi penerangan. Okey, jadi dengan ini pelajar boleh berfikir semasa untuk mencari jawapan tu dan boleh menguatkan ingatan kembali apa yang dia telah belajar tadi. Okey, yang ketiga, dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, pemikiran yang kreatif dan kritis serta penerapan unsur nilai murni seperti kerjasama, kumpulan dan tanggungjawab individu. Okey, kemahiran berkomunikasi ni maksudnya pelajar saling bertanya dah. Jadi kat sini memerlukan percakapan. Okey, nilai murni seperti kerjasama yang kumpulan. Okey, iaitu semasa pembentangan dilakukan. Okey, yang seterusnya itu tanggungjawab individu yang mana pelajar tu mempunyai tanggungjawab dia sendiri untuk mencari pasangan kepada kadnya. Okey, yang keempat, dapat mempelbagaikan kepelbagaian pelajar seperti kinestetik kerana gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Okey. Yang kelima, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kemampuan pelajar. Jadi kat sini dengan memberi poin, guru dapat tengoklah macam mana pelajar ni faham ataupun tidak faham apa yang diajar tadi. Okey, yang keenam, dapat menjadikan pelajar yang mempunyai keyakinan diri dan keberanian dalam penyelesaian masalah. Okey, untuk membentangkan semestinya mempunyai keberanian untuk bercakap di khalayak pelajar lain. Okey, apakah kelemahan dan kekurangan pembelajaran mix and match ni? Okey, macam kita tahulah pembelajaran sebegini memerlukan masa yang sangat panjang di dalam PDPC. Okey, yang kedua, suasana menjadi bising dan tidak dalam kawalan guru. Okey. Bila pelajar kita panggil bertanya kepada kawan-kawan lain. Jadi perkara ini akan menimbulkan banyak suara. Bila bertanya, pelajar ni bertanya, pelajar ni mencari, yang ni mencari. Jadi akan berlakunya bising dan boleh mengganggu kelas sebelah. Okey, yang ketiga, tidak semua pelajar cepat menangkap jawapan dan soalan daripada kad tersebut. Yang keempat, iaitu guru perlu membuat persediaan dari segi kewangan dan masa dalam menyiapkan kad untuk setiap individu. Okey, jika mempunyai 30 orang pelajar dalam satu kelas, ini bermaksud guru akan menyediakan 30 keping kad. Dan ini mengambil masa yang agak panjang lah kepada guru tu untuk menyiapkan satu teknik ni. Okey, dan akan menggunakan kewangan jugalah untuk membeli kad tersebut ataupun untuk lebih jimat lagi, guru boleh menggunakan perkara yang sedia ada. Okey, rumusannya. PAK 21 amat diperlukan dalam PDPC kerana pelbagai manfaat diperolehi oleh guru dan pelajar. Antaranya, pembelajaran kepelbagaian pelajar. Yang kedua, tidak semua tajuk sesuai melaksanakan teknik mix and match ni. Jadi, guru perlu bijak untuk memilih kaedah yang bersesuaian. Okey, yang keakhir sekali, untuk melaksanakan aktiviti PAK 21 ni, guru perlu membuat persediaan dengan lebih awal dari segi bahan agar objektif PDPC berjaya dilaksanakan. Okey, teknik PAK 21 ni terdapat macam-macam lah. Okey, jadi teknik-teknik sebegini ni, pembelajaran sebegini ni memerlukan persiapan daripada guru dengan lebih awal. Terutamanya mengenai mix and match ni lagilah memerlukan masa yang agak panjang lah untuk menyiapkan 30 keping kad. Jadi itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.